Baik. Alright. Kelas hari ini kita nak belajar tentang cakap ajuk, cakap pindah. Baik. Soalan dalam bahasa Melayu, cakap ajuk, cakap pindah adalah satu soalan yang sangat mencabar. Baik. Yang ini dia tak ada jawapan yang tetap. Okey, boleh ada lebih daripada 2-3 jawapan. Sebab kadang-kadang variasi untuk menjawab soalan ni dia ada banyak. Okey. Contoh kamu akan tahu macam mana kita nak buat cakap ajuk cakap pindah. Cakap ajuk cakap pindah. Okey, saya dah bagi tahu soalan yang sangat mencabar. Jadi pastikan kamu menguasai apa kemahiran-kemahiran yang perlu kamu kuasai. Di sini saya bagi tahu dia punya ni dulu, panduan dulu, baru kita akan mula jawab. Okey? Baik. Sebelum tu, kita kena kenal pasti apa maksud cakap ajuk, ayat cakap ajuk, apa maksud ayat cakap pindah. Cakap ajuk maksudnya adalah dialog. Dialog. Cakap pindah maksudnya laporan. Okay, எப்படின்னா, okay, how it this work? Okay, let's say we have two parties are talking. A is talking to B. A is talking to B. Okay, அவங்க பாட்டு ஒரு dialogue பேசுறாங்க. இவங்க ஒரு dialogue பேசுறாங்க. இப்போ நம்ம third person இருந்து இவங்க பேசுற dialogue நம்ம ஒரு report மாதிரி எழுதுறது. அதுதான் cakap pindah. Kita pindahkan perbualan mereka. Itu maksud cakap pindah. Laporan. Okay? Baik. Cakap ajuk. Cakap ajuk ialah percakapan tentang sesuatu perkara. Oleh sebab itu, cakap ajuk berupa petikan percakapan yang berbentuk perbualan, macam ni, atau dialog. Ayat cakap ajuk menggunakan pembuka kata dan penutup kata dalam tulisan, macam ni ya. Dan kadang-kadang dia terus bagi dialog saja. Okey. Baik, cakap pindah. Cakap pindah ialah bentuk ayat yang ditulis daripada bentuk perbualan, from dialog, kepada bentuk karangan, iaitu laporan. Ayat cakap pindah tidak menggunakan tanda pembuka kata dan penutup kata. Tak ada dialog lah. Walaupun bentuknya berbeza daripada bentuk cakap ajuk, tetapi maksud yang disampaikan adalah sama. So, அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுறத நம்ம மூணாவது பர்சனா இருந்து நம்ம அதை பார்த்து ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுறோம். அதுதான் cakap pindah. So, cakap ajukலேருந்து cakap pindah மாத்திரம் தான் very very tough. But cakap pindah to cakap ajuk, rarely they will ask. Mainly they want to ask me cakap ajuk pergi ke cakap pindah. Baik, langkah menukarkan ayat. Jangan mengubah makna asal. First rule. Kamu nak ubah dalam cakap pindah, jangan kamu tukar dia punya maksud. Jangan tinggalkan sebarang perkataan. Jangan tambahkan sebarang perkataan yang tidak sepatutnya kamu tambah. Kadang-kadang kita terpaksa tambah, itu tak apa. Baru dia ayat tu betul dari segi tata bahasa, masa tu kamu boleh tambahkan. Kamu jangan tukar idea asal perbualan tersebut. Baik, susunan ayat hendaklah dikekalkan. Maksudnya kalau dia dalam perbualan dia guna ayat pasif, kita nak buat ayat laporan pun kena pasif juga. Kalau dia guna ayat songsang, kita pun guna ayat songsang juga. Tapi dalam bentuk bukan laporan. Bukan dialog, sorry. Baik. Kita kena tukar kebanyakan benda. Kita kena tukar kebanyakan benda. Baik. Yang pertama, kamu kena tahu tukarkan kata ganti. Kata ganti nama diri ke, kata ganti nama tempat ke, sama saja. Kamu kena tahu tukar. இப்போ அவங்க பேசிப்பாங்க. A பேசுறாங்க, saya sudah makan அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ayat laporan செய்யும்போது, ayat cakap pindah செய்யும்போது, A mengatakan bahawa, iல்லாட்டி memberitahu bahawa, menyatakan bahawa, இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் பாய்க்கலாம். A menyatakan bahawa dia sudah makan. அப்படிதான் நம்ம எழுதுவோம். கரெக்ட்? அப்ப இந்த saya வந்து நம்ம laporanல எழுதும்போது diaன்னு மாறுது. Nampak? Sama sajalah. Saya tukar jadi dia, kamu tukar jadi dia, semua kena tukar dari kata ganti diri ketiga. ஏன்னா உங்களுக்கு அவங்க வந்து மூணாவது மனுஷன். Hamba tukar jadi dia, kami tukar jadi mereka. Okay, that one is kata ganti nama diri. Kata ganti nama tempat atau kata ganti nama tunjuk, yang dekat semua jadi jauh. ஏன்னா நீங்க 8 மூணாவது ஆளு வந்து தூரத்திலேருந்து தான் நீங்க அதை பார்த்து இன்டர்பிரேட் பண்றோம். Jadi di sini tukar jadi di sana atau di situ. Kini tukar jadi ketika itu.
Begini tukar jadi begitu. Ini tukar jadi itu atau tersebut. Tambah. Okey? Baik, itu tentang kata ganti. First thing. Dah tahu kan apa yang kena ubah? Baik, kita pergi yang seterusnya. Jangan gunakan kata tanya, tukar pada fungsinya. Tak boleh guna kata tanya. Contoh, Cikgu Satya ke kerangga. Okey, Satya ke kerangga. Murid-murid, mengapa kamu semua datang lewat? Mengapakah kamu semua? Kamu semua nak kalian lah. Kalian datang lewat. Idah dialog nu cikingga. I just give an example. Okay? Baik, Satya dia tanya, murid-murid, mengapakah kalian datang lewat? Okay? Jadi, kalau kita nak cakap pindah semode, Satya memberitahu நம்ம வந்து memberitahu இல்ல, நம்ம வந்து கேள்வி கேட்கிறோம், right? So, நீங்க bertanya பாய்க்கலாம். bertanya பாய்ச்சிங்கன்னா kepada கண்டிப்பா இருக்கணும். bertanya kepadaan பாய்க்கலாம். இல்லாட்டியும் menanyakan kata sendi தேவையில்ல. menanyakan kepada murid-murid தேவையில்ல. Okay? Satya bertanya kepada, இல்லாட்டியும் menanyakan பாய்க்கலாம். இல்லாட்டியும் ingin tahu பாய்க்கலாம். இந்த மூணு தான் பாய்க்கணும். Okay? Bertanya kepada, menanyakan, ingin tahu. Okay, kalau ditanya bertanya kepada dengan menanyakan, saya guna yang ni dulu. Okay. Bertanya kepada ataupun menanyakan murid-muridnya tentang mengapa. Tukar jadi sebab. Mengapa எதுக்கு பாய்ப்பாங்க? sebab பாய்ப்பாங்க. இப்ப bilana masa பாய்ப்பாங்க. Bagaimanakana cara பாய்ப்பாங்க. Siapakana orang pemilik அந்த மாதிரி பாய்க்கணும். அதோட fungsiக்கு மாத்தணும். So mengapa kita tanya untuk sebabkan? Jadi muridnya tentang sebab-sebab kalian, nampak kata ganti tukar jadi mereka. Selalu tukar kepada kata ganti nama diri ketiga. Datang lewat. Okey. Satya bertanya kepada murid-muridnya tentang sebab mereka datang lewat. Satya menanyakan murid-muridnya tentang sebab mereka datang lewat. Nampak? Kalau kamu guna ingin tahu, dia beza sikit struktur ayat dia. Satya ingin tahu sebab murid-muridnya datang lewat. Nampak? Sebab tu saya cakap, variasi ayat tu ada banyak. Jadi dia tak ada marking scheme lah போட்டு answer தான் அப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பார்க்கணும். This one இதெல்லாம் தான் இந்த செகுவோட திறமை இருக்கு. எப்படி மார்க் பண்ணணும்ட்டு. Okay? Baik. Ini adalah antara contoh dia. Jadi, kalau ada kata tanya, kamu tukar kepada fungsi dia. Okay, apa saya maksudkan di sini? Kalau dia tanya mengapakah, dia jadi punca, sebab, macam tu. Berapa nak jumlah, harga, bilangan, macam itulah. Kalau bagaimanakah nak cara kepainpertelah, bagaimana kamu membuat nota? Bagaimana keadaan ibu kamu sekarang? Macam tu. Bila nak masa kepainperteno. Okay? Di mana? Okay, இதுல என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். di mana மிஸ் ஆகுது. Di mana tukar jadi lokasi, kedudukan, atau tempat. Lagi apa yang missing? Apakah nak perkara? Apakah biasanya kita guna untuk sesuatu perkara atau hal? Siapakah untuk orang? Tambah ini semua. Okay. Orang atau pemilik, அந்த மாதிரி. Depends on the sentence there. Baik. Tukar penggunaan kata atau tanya dalam ayat asal. அதாவது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டயலாக் பேசிக்கிட்டே இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கோமா வச்சுட்டு கதா அலி kepada அபு இப்படி வரும். ஞாபகம் இருக்கா? இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க.
Kata Ali kepada Abu. இந்த மாதிரி இந்த kataலாம் இருந்துச்சுன்னா berkata, இல்லாட்டியும் memberitahu. Kalau ayat itu panjang, it is trying to explain something, gunakan menjelaskan. எப்பவுமே வந்து menanyakan, menyatakan அந்த மாதிரி இல்லை. Sometimes அவங்க ஏதாவது explain பண்ண வேணாங்கன்னா kamu kena gunakan perkataan menjelaskan bahawa, menceritakan bahawa, menerangkan bahawa. Okay? Dan sebagainya yang sesuai dengan situasi. Sesuai dengan situasi. Okay. Kalau dia gunakan ayat silaan, masih ingat lagi? That's why I teach you ayat silaan that day. Kalau digunakan sila, jemput, macam tu, kamu kena gunakan mempersilakan atau menjemput. Jangan guna kata perintah. Jangan guna kata perintah. Okay? Kata perintah kena tukar dia punya fungsi dia. இப்ப சீலா ஜம்பூட்லலாம் ஆயாட் இருந்துச்சுன்னா டயலாக்ல நீங்க வந்து சீலா ஜம்பூட் பாய்க்க கூடாது pindah பண்ணும்போது. Kita ganti dengan menjemput, mengundang, mengajak, mempersilakan. Kalau permintaan dia kata perintah apa? Minta, tolong, harap. Okay? So, Cikgu Satya meminta murid-muridnya untuk menghantar kerja rumah mereka. Macam tu. Merayu, menggesa, mencadangkan, menasihati. It depends on the situation. It depends on the situation. Ayat suruhan, menyuruh, mengarahkan, memerintah. No kata perintah there. Ayat larangan biasanya dia ada kata perintah seperti jangan, usah, tak usah. Okay? Jadi kamu boleh gunakan melarang atau menegah. Menegah maksudnya melarang. Menghalang, tidak membenarkan, bolehlah. Baik, ayat tanya, kalau dia yang tu ayat tanya saya dah bagi tahu. Guna 3 ini sudah cukup. Bertanya, kalau bertanya mesti ada kepada, jadi kamu tambah bertanya kepada. Koma. Menanyakan. Ingin tahu, ingin kepastian bolehlah. Tapi Rizki jangan guna. Kamu guna yang 3 ini sudah cukup. Baik, kalau dia bagi ayat seruan, maka நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Kata seruanoட function என்னது? Untuk melahirkan perasaan kita. Kalau aduh maksudnya rasa sakit. Kalau wah maksudnya rasa kagum. Jadi kita kena tukar dia punya fungsi juga. மொத்தத்துல எந்த perkataanையும் நம்ம எழுதக்கூடாது. ஒரு fungsiக்கு மாத்தணும். Amboi tukar jadi memuji. Amboi actually not really memuji, menyindir. Like sarcasmனு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. sarcasmனா இப்போ எப்படின்னா நீங்க 12 மணிக்கு மத்தியானம் ஏங்கிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க. அப்ப அம்மா கேட்பாங்க, ஓ பரவாயில்லையே வெள்ளனையா ஏஞ்சிட்டியே அப்படின்னு பாராட்டுற மாதிரி உங்களை லைட்டா கொஞ்சம் சீண்டி பார்ப்பாங்க. அதான் menyindir. Amboi, awalnya kamu bangun pada pukul 12 tengah hari ini. Macam tu. Okay? Cheese untuk berasa marah. Ataupun dengan perasaan marah அப்படி பாய்க்கலாம். Dengan perasaan marah, kamu boleh guna macam tu. Syabas, mengucapkan tahniah. Wah, berasa kagum ataupun mengagumi. Mengagumi. Ataupun memuji. Memuji also can. Wah boleh gunakan untuk memuji. Kalau wahai, kalau kamu nampak wahai, maksudnya mengingatkan ataupun menasihatkan. Kalau dia cakap hai, tukar kepada menegur. Syukurlah, mengucapkan syukur. Berasa terkejut. Oh begitu, mengiyakan. Aduh, mengaduh. Ataupun mengerang kesakitan. Melahirkan perasaan tidak bersetuju. Ataupun membantah. Simple சொல்லணும்னா membantah. Okay? So, இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மாற்றுறது. ஓகேயா? ஸோ இது நீங்கள் செய்ய பழகிறோம். ஆனால் இந்த நோட்டாவை நீங்கள் காணாடிச்சிடக்கூடாது. உங்களோட Form 5 வரைக்கும் உங்கள் கூடயே இருக்கணும். Because I'm not going to change the notes. The notes are going to stay the same. Okay? Alright. இப்போ நம்ம contoh penukaran ayat பார்ப்போம். நம்ம சில contoh கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. Okay, after that we try certain things here. Okay?
We warm up first, the try first, then only we go enter the next module. To the exercise. Okay, contoh penukaran ayat. Contoh ayat suruhan. Bawa minuman itu ke sini, kata Ali. The K itu small K lah. Typing error. Okay, jadi Ali mengatakan bahawa lampau இது வந்து ayat suruhan very clear. Jadi Ali menyuruh membawa minuman itu, okay, minuman itu ngemisal dia ke sini tukar jadi ke situ. Nampak apa yang kamu kena tukar? Okay, bawa minuman itu ke sini kena tukar jadi ke situ. Kamu tak boleh guna bawa, Ali menyuruh bawa minuman அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க டயலாக்ல பேசும்போது இம்புவான் போடாம பேசுவாங்க. ஆனா நம்ம எழுதும் போது கிராமட்டிக்கல் எரர் இல்லாம எழுதணும். அதனால menyuruh. ஆனா அலி யார்கிட்ட சொன்னான்னு தெரியலையே. நீங்க எழுதாதீங்க, முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேயா? கண்டிப்பா ஒரு ஆள் கிட்ட இருக்கணும், பக்கத்துல ஆள் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி எழுதிடலாம். Ali menyuruh membawa minuman itu ke situ. Baik. Ayat larangan. Nampak ayat larangan? Jangan kena tukar jadi melarang. Jangan bermain di tepi sungai itu. Tengok tu tukar jadi itu. ஏன்னா அவங்க பேசும்போது வந்து கிராமர் கரெக்டாக இருந்து பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. Okay? Dia akan gunakan pelbagai singkatan. Kalau dia guna singkatan, tukar kepada jawapan betul juga. Okay, jangan bermain di tepi sungai itu kerana bahaya. Kata Ali kepada Ahmad. Jadi Ali வந்து Ahmad கிட்ட சொல்றாங்க. So, Ali, kamu boleh gunakan melarang atau menegah. Ali menegah atau melarang siapa? Melarang Ahmad bermain di tepi sungai itu kerana berbahaya. Jangan tulis bahaya. Sebab salah tata bahasa. Kerana berbahaya. Okay? Baik. Ayat permintaan. Contoh, tengok. Cikgu Ali kepada pelajar சொல்றாங்க, tolong bawa kerusi ini ke kelas. Maksudnya, tolong பாய்ச்சாங்கன்னா ayat permintaan. Cakun மண்டையில ஞாபகம் வந்துடணும். அப்படின்னா meminta பாய்க்கணும். So, cikgu Ali meminta. Jadi tolong tak payah kamu buat. Tolong ni kamu kena gantikan. Tak boleh gunakan tolong. Jadi kamu tukar macam mana? Cikgu Ali meminta pertolongan daripada pelajar itu. Itu yang misal dia. Itu எழுதிக்கிங்க. Daripada pelajar itu. Untuk apa? Untuk membawa. Tak boleh guna bawa. Untuk membawa kerusi itu ke kelas. Ini tukar jadi itu. Nampak tak? Okay? இல்லாட்டி நீங்க இப்படி கூட எழுதலாம். Cikgu Ali meminta pelajar itu untuk membawa kerusi itu ke kelas. Masih betul. Pertolongan podatalum still ayat itu betul. Baik. Ayat silaan contoh Silalah masuk. Kamu nampak sila, right? Ayat silaan. Jadi kamu gunakan mempersilakan. Ali mempersilakan atau menjemput kawannya masuk. Itu saja. Jangan kamu sila, ingat sila ilatio jemput இருந்தா தான் ayat silaan. Sometimes duduklah. Yang ini masih lagi ayat silaan. Okay? Ayat silaan yang tidak menggunakan kata-kata perintah tetapi menggunakan kata penegas lah. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Makanlah, duduklah, masuklah. Okay? Ali is still Ali mempersilakan Ahmad duduk. இந்த லா வந்து ayat சொங்சாங்னால போட்டிருக்காங்க. கத்த பெனுகாஸ்னால போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்ம அதை எடுக்கக்கூடாது. லா. ஓகே. Baik. Ayat seruan. Aduh, sakitnya kakiku, kata Ali. Jadi Ali mengaduh. Kita ganti kata seru dengan fungsi dia. Sakitnya kakiku. Sakit, apa nama எழுதும்போது Ali mengaduh kerana. We need to add the word kerana. Kerana kakiku tukar jadi kakinya. Kakinya sakit. Okay. Jangan kamu cakap Ali mengaduh sakitnya kakinya. அப்படிலாம் இல்லை. Okay. கரெக்டான பாஷால எழுதணும். Ali mengaduh kerana kakinya sakit. Okay. Baik. Kita cuba, ya. So if they like use different kata seru, then we should change the kata kerja or how so? Most of the time no need change. Sometimes நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆட் பண்றதா இருந்தா தான் ஆட் பண்ணணும். ஓகே. ayat seruan இங்க இருக்கா?
Ada பார்க்குறேன். அதுவும் இங்கே இருக்குல்ல. ஓகே, கேன் யூ சி ayat seruan நம்ம இங்கே வரேன். இங்கே வரும்போது நான் சொல்கிறேன் அது எப்படி செய்யணும்ட்டு. Oh, ஓகே, okay, sis. kata நம்ம எதுவுமே மாற்றக்கூடாது பார்க்க போனால். The changes is necessary so that அது கிராமட்டிக்கலி கரெக்டாக ஆகணும். அதுக்காக நான் சேஞ்சஸ் செய்கிறேன். அது ஓகே. ஜஸ்ட் சந்தியப்படுத்துறதுக்காக ஆயாட்டை செட்டப் பண்ணுறதுக்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் முடியாது. There is two different thing. Okay, kita cuba tengok beberapa contoh di bawah. Baik. Awak tinggal di mana? Tanya Kenisha kepada Vishal. Baik. Jadi இப்போ யாருக்கும் பேச்சு ஓடுதுன்னா கெனிஷாக்கும் விஷாலுக்கும் ஓடுது. ஓகே, அப்போ நம்ம ஓகே யார்கிட்ட பேசுகிறாங்க தெரிஞ்சிருச்சு. அவா ini tukar jadi mereka ataupun dia. இது ஒரு ஆள்னால diaன்னு மாற்றிடணும். Di mana tukar kena jadi lokasi ataupun kedudukan. அந்த மாதிரி மாற்றணும். இல்லை அது அந்த ayatக்கு sesuaiயாக மாற்றணும். சரி, இப்போ baik, semua kata ganti nama diri pertama dan kedua harus diubah jadi kata ganti diri ketiga. First rule. Okey, jadi Kenisha. Okey, Kenisha menanyakan Vishal போடலாம். இல்லாட்டி bertanya kepada Vishal அப்படின்னு போடலாம். இல்லை ingin tahuன்னு பாய்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மேபி நான் ingin tahu இங்கே பாய்க்கிறேன். இங்கே வந்து நான் bertanya kepada ataupun menanyakan. Yang menanyakan முடிஞ்சு kepada வராதுன்னா mekan முடிஞ்சு kata sendi வரக்கூடாது. அது யாரும் கேட்கல. Maybe you all know. Okay, if you know then good. Kenisha bertanya kepada. மட்டும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா kata sendi வரணும். அதனால தான் kepada போடுறோங்க. Okay ya, Kenisha bertanya kepada ataupun menanyakan siapa? Menanyakan Vishal. Okay, இப்படி எழுஞ்சிடணும். அதுக்கப்புறம் tentang போட்டுக்கணும். Ini cara kamu ubah ayat tanya. Tentang di mana itu tukar jadi kedudukan tempat tinggalnya. Kedudukan di mana tukar jadi kedudukan tinggal கேக்குறான்ல, அப்ப tempat tinggal lah. Kedudukan tempat tinggalnya. Tempat tinggal dia சொல்ல மாட்டோம். Tempat tinggalnya. Nya also kata ganti diri ketiga, Wak. Okay, this is the way to convert. இந்த conversionலாம் கற்றுக்கிங்க. உங்களுக்கு போக ஓகே, not bad lah, I can do. ஓகே, மேபி நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட ஓகே ஐ கேன் டூ. மேபி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கால ஒரு மார்க் போகலாம். அந்த மாதிரி லெவலுக்கு வந்தால் கூட ஓகே தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது, bag ini milik siapa? Tanya Daksha ini. ஓகே, jadi இது வந்து another ayat tanya. So யார் கேட்குறாங்கன்னா Daksha ini கேட்குறாங்க. So Daksha ini ஓகே கேள்வி கேட்குறாங்களே, அதனால கேள்வி கேட்குறா bertanya kepada, இல்லாட்டி menanyakan, இல்லாட்டி ingin tahu. ஓகே, saya guna ingin tahu. Ingin tahu. ஓகே, see, இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம யோசிக்கணும். ingin tahu bag ini milik siapa. siapana orang காட்டுது. அப்போ மிலிவும் orangயும் சேர்த்து pemilikனு கூப்பிட்டுடலாமே. இன்னும் சிம்பிள். கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக யோசிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிக்கலாம். Daksha ini ingin tahu pemilik bag itu. Ini tukar jadi itu. Daksha ini ingin tahu pemilik bag itu. Okay, ini tukar jadi itu. Okay, siapa tukar jadi இதில் வந்து நம்ம pemilik எடுத்துக்கிட்டோம். ஏன்னா மிலிக் சியாப்பா கேட்குறாங்க, pemilikனு நேராக போட்டாச்சு. ஓகே, next question. Kalau siapa tentang individu, apana perkara hal masalah, berapana harga bilangan. Ini saya dah bagi tadi kan. Sebab punca faktor, bilana masa tarik, di mana tentang tempat atau kedudukan atau lokasi, bagaimana cara keadaan. Okey, sekarang bagaimanakah Puan Dishalini sekarang? Tanya ibu kepada Premi. Okey, jadi ibu வந்து Premi kita கேக்குறாங்க. Okey, so நம்ம சொல்லலாம் ibu. Sekarang saya gunakan menanyakan.
Ibu menanyakan siapa? Ibu menanyakan premi. போட்டுட்டு tentang போட்டுக்கணும். இப்பவுமே இந்த ingin tahu. Oh, okay. Saya rasa Daksha ini ingin tahu tentang நான் மறந்துட்டேங்க. tentang தப்பா பண்ணிக்கீங்க. எப்பவுமே kata tanya பார்த்தீங்கன்னா tentang வரும் கண்டிப்பா. முக்காவாசி டைம்ல வரும். ஏன்னா இதுல கண்டிப்பா நம்ம சொல்ல முடியாது. எல்லா ஐயாட்டும் வித்தியாசமா வரும். Okay? Tentang இருக்கும் பாருங்க. Ibu menanyakan premi tentang bagaimana ini tukar jadi keadaan. Here the bagaimana here referring to keadaan. Tentang keadaan Puan Dishalini sekarang tukar jadi pada masa itu. Pada waktu itu. Lihat dia. Sekarang tukar jadi ஏன்னா இப்போ நம்ம எழுதும் போது எப்பவுமே ini begini sekarang masa ini semua tukar kepada jauh punya. Okay? நான் மேலே சொன்னல இங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Kini tukar jadi ketika itu. Maksudnya sekarang lah, kini lah ஒன்று தான். அந்த கேங் lah. Sekarang pada masa itu அந்த மாதிரி போட்டு மாத்திர வேண்டியதான். Puan Deshalini pada masa itu. Sekarang வந்து pada masa itu அப்படின்னு போட்டுடலாம். Titik. Okay. Ibu menanyakan premi tentang keadaan Puan Dishalini pada masa itu. Vaishnavi can understand? Vaishnavi? Vaishnavi? I think she's not focusing. Okay. Next. Jangan bersikap begini. Tak elok dipandang Sir, orang. now can you Yeah. but நான் பேசுறது எனக்கு விளங்குது. Okay. Wait. Sir, now? Okay, can. Okay. Alright. Next பார்க்கலாம். Jangan bersikap begini. Tak elok dipandang orang. Nasihat Bapa Laxmanan kepadanya. Jadi tips dia di sini semua kata adverba. This one adverb. In English we call adverb, right? Bahasa Melayu pun dia ada adverba. Adverba வந்து இப்படி தான் இருக்கும். Begini tukar jadi yang jauh. இந்த ini எல்லாமே itu தான் நம்ம மாத்த போறோம். Okay. So இதுல jangan உடனே melarang அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. மாதிரி நம்ம ஃபுல்லா படிச்சு முடிக்கணும். Okay. Jangan bersikap begini. Tak elok dipandang orang. Nasihat Bapa Laxmanan kepadanya. சரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க menasihati. அப்ப நீங்க melarang எழுதுனீங்கன்னா wrong ஆயிரும். ஏன்னா இது வந்து லைக் வந்து menasihati tidak அப்படின்னு போடலாம். Tidak bersikap begitu அந்த மாதிரி. Okay? Baik. So Bapa Laxmanan nasihat. Jadi menasihati Laxmanan எழுத தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம Laxmanan முன்னுக்கே போட்டோம். So jadi nya-னு படிச்சிரும். Bapa Laxmanan menasihatinya supaya போடணும். Menasihatinya supaya tidak jangan tu tukar jadi tidak bersikap begitu. Tak itu tukar jadi tidak. Okay, menasihatinya supaya tidak bersikap begitu kerana tidak elok. Tak sebarang singkatan tukar jadi perkataan asal dia. Tidak elok dipandang orang. Okay, Bapa Laxmanan menasihatinya supaya tidak bersikap begitu kerana tidak elok dipandang orang. Okay, in more towards nasihat. அப்படி ஒருவேளை நம்ம melarang போட்டாக்க சாலாவாகுமா? சாலா ஆகாது. We will accept that one also. Contoh, Bapa Laxmanan melarangnya daripada bersikap begitu
kerana tidak elok dipandang orang. Still correct. Still correct. No problem. Okay. Baik. Seterusnya. Segala singkatan kamu kena tukar jadi perkataan lengkap dia. Contoh, mak kena tukar jadi emak. Tak tukar jadi tidak. Nak tukar jadi hendak. Mau tukar jadi mahu. Tiada tukar jadi tidak ada. Okey. Saya nak pergi ke Kuala Lumpur esok. Kata ibu kepada Vaishnavi. Jadi, ibu. Okey. Jadi kita pun tukarlah dia tu. Ibu kata kan. Kalau dia kata, boleh bagi tahu memberitahu. Kalau guna memberitahu, mesti ada perkataan bahawa. Okey. First, ibu memberitahu siapa dulu? Ibu memberitahu Vaishnavi bahawa, okey, bahawa apa dia? Dia, saya bertukar jadi dia, nak bertukar jadi hendak. Okey? Tak boleh ada ni kata singkatan semua. Bahawa dia hendak pergi ke Kuala Lumpur esok. Itu sajalah. Okey. Cepat salin ni. Kita ada beberapa tips saja lagi. Baik. Seterusnya, semua kata kerja yang tidak berimbuhan. Just now I mentioned. The bawah வந்து நம்ம பவான்னு எழுதக்கூடாது. membawaன்னு எழுதணும். ஏன்னா டைலாக்ல வெரி biasa kita tak guna apa ni? Kita tak guna apa பாருங்க? Kita tak guna tak பாய்க்கிறேன், guna பாய்க்கிறேன். பார்த்தீங்களா? singkatan பாய்க்கிறேன். And அப்புறம் imbuhan போடல. Sepatutnya tidak menggunakan தான் சொல்லணும். So, அதனால டைலாக்ல அது சகஜம். ஆனா pindah பண்ணும்போது harus ditukar menjadi kata kerja yang berimbuhan mengikut tata bahasa dan pengimbuhan. Karaktana tata bahasa, karaktana imbuhanல இருக்கணும். Contoh, mak, saya nak rotan adik kerana nakal. Kata Valiamai kepada ibunya. So, Valiamai kepada ibunya சொல்றாங்க, mak tu kena tukar lah jadi mak atau ibu. Okay? Saya nak tu tukar jadi hendak. Rotan பாய்க்கக்கூடாது. merotan adik kerana nakal. Okay? சரி. இப்போ வந்து யார்கிட்ட பேசுறா? வள்ளியம்மை. Okay. வள்ளியம்மை berkata, sekarang saya cuba gunakan berkata pula. Berkata kepada ibunya, okay, bahawa எங்கேயும் பாய்க்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. Berkata kepada ibunya bahawa என்ன சொல்றாங்க? Dia hendak merotan. Saya tukar jadi dia, nak tukar jadi hendak, rotan tukar jadi merotan. Merotan siapa? Merotak adiknya போடணும். Kerana nakal. Kerana nakal. Okay. Next. Semua perkataan yang tidak formal harus ditransformasikan kepada perkataan yang formal mengikut tempat dan keadaan. Contoh, keluar dari rumah aku ini. The aku வந்து like informal a bit. Okay. And இந்த keluar dari rumah வந்து நம்ம வந்து இந்த keluar dari rumah வந்து kita tukar lah. Ini tidak formal. Jadi kalau kita tukar menghalau மாதிரி அர்த்தம் கொண்டு வருது. menghalauன்ற அர்த்தம் கொண்டு வருது. விரட்டி அடிக்கிறது. Right? So அந்த மாதிரி தான். Jerit ibu kepada kakak yang degil. Jadi kita nak pindahkan dia. Ibu menjerit kepada kakak yang degil. Degil. apa இந்த இடத்துல kata hubung வரணும். agar பாய்க்கலாம். agar பாய்க்கலாம். இல்லாட்டியும் நம்ம வந்து sambilனு பாய்க்கலாம். yang mana-mana sesuai lah.
Agar atau sambil menghalau kakak. Menghalau kakak. See, I add the word menghalau because the keluar dari rumah aku ini is like informal. Kita tukar jadi menghalau. Menghalau kakak dari rumah aku, tukar jadi rumahnya. Ini tukar jadi itu. Perfect. Ibu menjerit kepada kakak yang degil agar menghalau kakak dari rumahnya itu, atau sambil menghalau kakak dari rumahnya itu. Okay. Now, ayat seruan. Tengok ayat seruan kena tukar dia punya ni fungsi dia. இப்போ வானா வந்து காகோம் சொல்லலாம், இல்லாட்டி மமுஜி சொல்லலாம். அப்போ நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு என்ன கரெக்டாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆளை பூஜி பண்ணும்போது தான் பூஜின்னு சொல்கிறது. இது வந்து ஒரு பில்டிங்கை பார்த்து இம்ப்ரெஸ்ட் ஆகுறாங்க. Wah, tingginya menara KLCC ini. Kata murid-murid dari Perlis. Jadi, wah ini tukar jadi kagum lah, mengagumi. Okay, இது ஆக்சுவலி நிறைய விதம் இருக்குது இது எழுதுறதுக்கு. பட் நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க. ரெண்டு விதம் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து murid-murid dari Perlis. Oke, kamu boleh gunakan murid-murid dari Perlis. Murid-murid dari Perlis mengagumi. Wah tu tukar jadi mengagumi. Okay, mengagumi apa dia? Mengagumi apa? Tingginya menara KLCC ini சொல்றாங்களா, அதுக்காக நம்ம mengagumi tingginya அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. mengagumi ketinggian menara KLCC ini tukar jadi itu. ஓகே, ரெண்டாவது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா, dengan perasaan yang kagum, இப்படி கூட சில பேர் நான் சில புக்கில் பார்த்துருக்கேன். dengan perasaan yang kagum, murid-murid dari Perlis memuji. ரெண்டுமே பாய்க்கிறது ஆயாட்டும் இந்த மாதிரி இருக்கு. memuji ketinggian menara KLCC itu. Ituக்கு பதிலா tersebutம் போடலாம். Okay, so I am not fan of type 2. type 1 murid-murid dari Perlis mengagumi பாருங்க. இன்னும் சிம்பிளா இருக்கும், எந்த பிழையும் செய்ய மாட்டோம். ஓகே, so semua kata perintah pula kena transformasi, especially larangan. Jangan tukar jadi melarang. Usah menjadi menasihati siapa agar tidak. இதுதான் அந்த ayat. menasihati napaicam. supaya tidak. Nampak tak? menasihati nya laksamana supaya tidak. Actually அவங்க அப்பா வந்து ஜாங்கன்னு சொல்லியிருக்கக்கூடாது, இந்த இடத்துல உஷான்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சிம்பிளாக இருந்திருக்கும். சரி, அப்போ நம்ம கொஸ்டின் மாற்றிக்கலாம் கைஸ். உஷான்னு போட்டுக்கிங்க. ஓகே, now யார் இது? குரு டிசிப்ளினா? ஓகே, குரு டிசிப்ளின் வந்து itu melarang, guru disiplin itu melarang murid-murid. Oke, guru disiplin itu melarang murid-murid. ஓகே, என்னத்துக்குன்னு மாதிரி பார்ப்போம். அது படிக்கல பாருங்க. jangan buang sampah di tapak perhimpunan. Kata guru disiplin itu kepada murid-murid. Guru disiplin itu melarang murid-muridnya, murid-murid daripada, jangan kata buang, membuang sampah di tapak perhimpunan. Okey, baik. Yang terakhir, okey,
Yang terakhir, lepas ni dah habis warm up. Lepas ni kamu dah kena tahu buat dah. Okay? Cuba buat. Sir, show me the This one, Okay. last one. Baik. Last one I'm going to do. Okay. Lu mau pergi ke mana? Tanya Puguneswari kepada Liwashini. இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி bahasa pasar semua kena tukarlah lu 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 mau pergi mana. Okay, புவனேஸ்வரி லிவாஷினி கிட்ட சொல்லுது. ஓகே, இதெல்லாம் என்னோட சொந்த நோட்டு, உங்களுக்கு வெளியில எங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைக்காது. ஓகே, வெளியில வந்து இவ்வளோ டீட்டெயில்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. திஸ் ஒன் நான் பல சோர்ஸ்லேருந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் என்னோட சொந்த எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் போட்டு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இது புவனேஸ்வரி சாரி Puguneswari என்ன பண்றாங்க, tanya, jadi bertanya kepada, menanyakan, ingin tahu, அதெல்லாம் சொல்லலாம். ஓகே, நான் ingin tahu பாய்க்கிறேன்னு வச்சுப்போம். புகுனேஸ்வரி ingin tahu, இல்ல இது ரெண்டு பேர்னா ingin tahu பாய்க்காதீங்க. கொஞ்சம் பாய்க்கலாம், ரிஸ்க் வேணாம். நீங்க menanyakan பாய்க்கலாம், menanyakan. ஓகே, புகுனேஸ்வரி menanyakan, என்ன சொல்லலாம், புகுனேஸ்வரி menanyakan Liwashini tentang படிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் மங்கான் முடிஞ்சா tentang வரக்கூடாது. ஆனால் அதான் மங்கான் முடிஞ்சு லிவாஷினின்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் tentang வைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ புவனேஸ்வரி menanyakan Liwashini tentang pergi ke mana. Ke mana tu tukar jadi lokasi lah. Tentang lokasi yang ingin ditujuinya. Yang ingin, sometimes we tukar dia punya benda sama. Lokasi yang ingin perginya போடக்கூடாது. அப்படி இல்லை, அதனால தான் ditujuinya மாத்துறோம். Alright, Puguneswari menanyakan Liwashini tentang lokasi yang ingin ditujuinya. Okay, baik. Sekarang self practice. Baik, ada berapa soalan? 20 soalan. Baik, buat 1 hingga 10 dulu. The first 10 was very easy. நான் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரியே நீங்க செய்யணும். உங்களுக்கு நான் பல கொஸ்டினுக்கு வேற க்ளூலாம் கொடுத்துட்டேன் முதல்ல. 1 until 10 guys. ஓகே, இது கொஞ்சம் கஷ்டம், அதனால நான் உங்களுக்கு 15 minutes கொடுக்குறேன். ஓகே, முதல்ல இதை செஞ்சு முடிங்க. அதுக்குள்ளார முடிச்சிட்டிங்கன்னா சந்தோஷம், நம்ம அடுத்தது போயிடலாம். Pada tamat, kita mulakan perbincangan kita. Baik, bisa laci nombor 1. So read the sentence and then give my answer. No, just read your answer. Emak menyindir adik kerana sudah pukul 12 tengah hari dan baru adik bangun tidur. Okay, maybe kita ubah sikit dia punya ni. Okay, emak menyindir adik. That one mesti betul punya. Sebab amboi வந்து menyindir kepaikno. Okay, baik. Emak menyindir adik. Okay, can I think. Adik menyindir, sorry, emak menyindir adik kerana sudah pukul 12 tengah hari baru bangun tidur. அது ayat bahasa pasaran இருக்கே. A little bit error there. So இது நம்ம எப்படி rephrase பண்ணோம்னா, emak menyindir adik yang baru bangun tidur walaupun
sudah pukul 12 tengah hari is better answer. Okay, good. Emak menyindir Adil yang baru bangun tidur walaupun sudah pukul 12 tengah hari. Okay. So, ஏன்னா நம்ம அப்படியே படிச்சோம்னா அது டயலாக்ல கரெக்ட். சுடா புக்குள் 12 tengah hari baru bangun tidur. ஆனா அது நம்ம bahasa padi tata bahasa padi அது தப்பு. So kita rephrase sikit bagi dia tata bahasa dia betul. Baik, nombor 2 Vaishnavi. Yeah, sir. Hmm. Sir, question and answer. And just answer. Okay. Pengetua bertanya kepada Vishal sebab dia sering datang lewat ke sekolah. எல்லாம் ஓகே, tentang மறந்துட்டேன். Ah, Tentang sebab. Okay. tentang. Good. Pengetua bertanya kepada ataupun menanyakan atau ingin tahu pacingna அது கொஞ்சம் வேற மாதிரி வரும். Okay? Can write anyway. Bertanya kepada Vishal tentang. Okay? Mengapa? Actually mengapa wrong? Mengapakan warno? Tentang sebab. Okay? Kamu tukar jadi dia sering datang lewat ke sekolah. Baik. Yang ketiga. Cuba. Yes, sir. Ah. I don't know if correct or not. Okay, never try. Kamil menafikan bahawa dia terlibat dalam kejadian bully di asramanya. The second part I don't know how to connect. Dan menyatakan dia difitnah. Bahawa dirinya difitnah. Oh, dia difitnah. Yes. அப்படி வரணும். Good. You know the word menafikan, which is good. நான் இங்க சொன்னதே இல்லை. Tidakக்கு வந்து நம்ம menafikan பாய்க்கணும். Okay? Kalau dia cakap tidak, maksudnya menafikan. Ia pai cakap mengiyakan. Nampak tak? Oh, begitu. Maksudnya mengiyakan. Okay ya? Ya pai calo mengiyakan arto. Ya, அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா mengiyakan. Tidak அல்லது bukan அப்படி பாய்ச்சாங்கன்னா இதெல்லாம் kata nafi பாருங்க. அதனால menafikan பாய்க்கலாம். இல்லாட்டி menyangkal பாய்க்கலாம். Sangkal. Menyangkal. Sangkal. Catat பண்ணிக்கிங்க நோட்டால. யாக்கு வந்து mengiyakan பாய்க்கணும். Tidak atau bukan tukar jadi menafikan atau menyangkal. Okay? Baik. Kamil menafikan போட்ட கையோட bahawa பாய்க்கணும். அது மிஸ் ஆகுச்சு. Kamil menafikan bahawa dia terlibat. நீங்க tidak terlibat போடக்கூடாது. ஏன்னா menafikanக்கு தான் நம்ம tidak சரி. இங்க இருக்கிற tidakக்கு தான் நம்ம menafikan பாய்ச்சிட்டோம். அதனால Kamil menafikan bahawa dia terlibat தான் சொல்லணும். Tidak terlibat சொல்லக்கூடாது. Okay? Yang இந்த menafikan sudah membawa maksud tidak. Kamil menafikan bahawa dia terlibat dalam kejadian bully di asrama. Lepas tu dia sambung lagi kan. Jadi kamu gunakan dan menyatakan bahawa dirinya ataupun dia difitnah. This is how you pindahkan ayat dia. Kamil menafikan bahawa dia terlibat dalam kejadian bully di asrama dan menyatakan bahawa dirinya difitnah ataupun bahawa dia difitnah. Baik, nombor 4, back to Visalachi. Arif menanyakan pension tentang jumlah peserta yang mengambil bahagian dalam program anak angkat di Pulau Tioman itu. Yes, very direct. Okay. Arif menanyakan Tengseng tentang அந்த இடம் மிஸ் ஆகுது. tentang jumlah peserta வரைக்கும் Pulau Tioman வரைக்கும். அது அப்படியே எடுத்து போட்டுருங்க. Okay.
tentang jumlah peserta yang mengambil bahagian dalam program anak angkat di Pulau Tioman itu. Okey. Baik. Nombor 5. Malik menasihati Farid bahawa jika dia hendak ke Genting Highland, perlulah berhati-hati ketika memandu kerana jalan raya di sana bengkang bengkok. Okay. சின்ன சின்ன வார்த்தை மிஸ் ஆகுது லைக் பஹாவா பாய்க்க கூடாது நசிஹாத்திக்கு வந்து kalau menasihati agar ataupun supaya தான் பாய்க்கணும் okay so Farid no Malik okay Malik menasihati Farid okay apa nama supaya menasihati Farid supaya okay supaya jika அப்படி போட்டா சிங்க் ஆகாது அதனால நம்ம ரீஃப்ரேஸ் தான் பண்ணி ஆகணும் supaya berhati-hati ketika memandu jika dia hendak okay maybe Malik menasihati Farid jika dia hendak ke genting lain pertama barat menasihati வந்துச்சுன்னா supaya வரணும் அதான் rules Malik menasihati Farid supaya berhati-hati ketika memandu jika dia hendak ke Genting Highland kerana jalan raya di situ boleh kekal di situ atau nak tukar di sana lagi bagus. Di sana bengkang Bangkok. Okay. Baik, nombor 6. Zahira dan Alisa berkata kepada Sumi bahawa mereka hendak pergi ke perpustakaan awam selepas makan ais kacang di gerai Pak Faiz. Okay, good. Okay, Zahira dan Alisa menyatakan bahawa memberitahu bahawa menyatakan bahawa saudara okey tak bahawa mereka baik no kami tukar jadi mereka hendak pergi ke perpustakaan selepas makan ais kacang di gerai Pak Faiz. Okay, the whole thing. Okay, this whole thing okay, next isu Visalachi. Intan menanyakan Salina tentang lokasi kampung Teluk Jawa. Tentang lokasi kampung Jawa. Correct. Betul Intan menanyakan Salina tentang lokasi kampung. Lokasi bala kedudukan portal okey tak? Tempat letaknya, sir. Tempat letaknya. Kan? Okey. Kampung Teluk Jawa. Intan menyatakan Salina tentang kedudukan atau lokasi atau tempat letaknya kampung Teluk Jawa. Okey. Baik, nombor 8. Vaishnavi? Ya, sir. Jamil meminta maaf kalau ada perbuatan meminta maaf sambil bersalam dengan Nenek Tima kalau ada perbuatan dia selama ini yang menyinggung perasaannya. Perasaan Jamil lah irumnya. So perasaan nenek. I don't know. என்னன்னா உன்னோட இதுல வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆயா ஓடி போயிடுச்சு ஓகேயா ஸோ இது நம்ம எப்படி செய்யலாம்னா maybe we start with Sambil bersalaman dengan Nek Tima Jamil meminta maaf
kalau ada perbuatannya selama ini yang menyinggung perasaan nenek. அப்படி வரும். Okay. Jamil sambil bersalaman. Okay. இல்லாட்டி இப்படி கூட சொல்லுவாங்க சில பேர். Jamil meminta maaf kalau ada perbuatannya selama ini menyinggung perasaan nenek sambil bersalaman dengan nenek Tima. அப்படி சொல்லலாம். Okay. நான் இப்படி எடுக்கிறேன். Sambil bersalam dengan Nek Tima, Jamil meminta ataupun memohon maaf pun boleh juga. Meminta maaf kalau ada perbuatannya selama ini yang menyinggung perasaan nenek. Itu அப்படியே எடுத்து அங்கே போட்டுருங்க. ஓகே. Baik. Nombor 9. Cikgu Nazri menasihati murid-muridnya agar berhati-hati semasa meniti titi itu. Do you think it's menasihati? Kami is advice, right, sir? It's like a reminding மாதிரி இல்ல? More towards like giving a precaution. Menasihatiனா இப்படி செய்யுங்க. So இது வந்து like mengingatkan போட்டாக்கா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். Menasihati honestly I won't accept menasihati. Okay? But ஆனா mengingatkan போட்டேன்னா bagus, memang bagus ayat tu. Baik. Cikgu Nazri mengingatkan murid-muridnya. Apa dia no? Cikgu Nazri close but not exactly correct. Sometimes அந்த ஆயத் வந்து என்ன மாதிரியான சிச்சுவேஷன் இருக்கு கரெக்டான வார்த்தை எடுக்கணும். Cikgu Nazri mengingatkan murid-muridnya supaya mereka, kamu tukar jadi mereka hendaklah berhati-hati semasa meniti titi itu. Hendaklah berhati-hati semasa meniti titi itu. Okay. Dan 10. Hustan. Bisa lagi? So 1 minute, sir. Aha. Okay, sir. My headphones. Okay. Oh, alright. Ami meminta maaf kepada Cikgu Salima kerana tidak dapat hadir ke sekolah kerana basikalnya rosak. ஓகே எல்லாம் ஓகே ஆனால் அவன் வந்து கிரானா பாய்ச்சி இந்த மாதிரிலாம் பாய்க்கிறான்னா that means he is explaining the reason. ஸோ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் menjelaskan, menerangkan இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். அப்படி பார்த்தா இங்கேயும் கிரானா இருக்க இது வந்து நசியாட் எங்கே அது இங்கே வந்து கிரானா இருக்குல்ல இது வந்து நசியாட் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அது தேவைப்படாது. ஆனால் இது நசியாட் கிடையாது. he is trying to explain something clearly. இந்த ஆயட் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆயட் ரைட். ஸோ அதனால் menerangkan வந்து இருந்துச்சுன்னா வெரி குட். ஓகே. எப்படின்னா Cikgu Salima Arni meminta maaf daripada Cikgu Salima dan menjelaskan bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah kerana basikalnya rosak. Anda menjelaskan atau menerangkan very important here because he's trying to reasoning something out. Okay. So Arni meminta maaf daripada Cikgu Salima
Arni meminta maaf daripada Cikgu Salimah dan menjelaskan kepadanya Sir, memohon maaf kepada Cikgu Salimah Kena. Ya, can memohon maaf. Mohon maaf. Ya, can. Cikgu Salimah dan menjelaskan bahawa dia tidak dapat hadir ke sekolah kerana basikalnya rosak. Okey? Baik. Saya stop di sini ya. Saya stop di sini. Next week. By next week. Okay. Yang sebelah lagi 10 soalan tu. Kita pergi cepat sikit next week. Kamu cuba buat dulu. Okay. Kamu go through with the video if you not really understand anything. Okay. இதை நல்லா ஃபுல்லாக இது பண்ணிடுங்க. நம்ம next week வந்து இதை ஆன்சர் பின்சாங் பண்ணிட்டு we go to ulasan. Long time already we never touched the ulasan already. Okay. That's all for this week. Okay. Take care. Bye, guys.